أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dimuliakan Abimana selaku pengurus majlis merangkap ketua penerangan MTD Kulanas, yang dimuliakan yang berhormat Kak Lah Ketua Muslimat PAS Pusat, yang dimuliakan yang berhormat Abang Aziz Ahli Parlimen Ketere, yang dimuliakan pimpinan parti semua peringkat, yang dimuliakan penghulu-penghulu, pegawai-pegawai keselamatan, tuan-tuan imam, alim ulama, muslimi muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tidak terhingga. Pada malam ini kita diberi kesempatan untuk mendengar penjelasan-penjelasan isu-isu semasa oleh pimpinan kita. Namanya tak berajak nak cakap panjang pada malam ni, sebagai ucapan nak aluan tuan rumah. Selepas daripada hamba, insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Hamid Darani akan ceramah sehingga tibanya yang berhormat Nurul Izzah. Ayat yang membaca tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut perihal tentang Firaun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia duduk tengah hamba Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel, apabila sampai ke Laut Merah, maka Nabi Musa alaihi salam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan perintah Nabi Musa supaya ambil tukar kata air laut. Ni kerjaan ni orang panggil kerjaan hak manusia tak nak fikir, hak manusia tak nak bayar, dan hanya berlaku kepada manusia yang beriman. Orang tak beriman tak akan diberi kuasa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun karamah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aulia Allah. Apabila Nabi Musa ni kata air laut dengan tukar dia, maka terbentang luah di hadapan dia lebuh raya. Kita kecek bab lebuh raya. Tak tahulah berapa lain. Allah Ta'ala buat lebuh raya tengah-tengah laut, tak perlu guna kos satu sen pun. Maka Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel telah dapat melintasi sampai ke seberang sana. Apabila sampai seberang sana, Firaun ni dengan tentera-tentera bala tentera dia, hak dia rasa dia kuat, dia rasa dia ni kerajaan besar, dia rasa ni dia ni Tuhan, maka dia ambak. Dia mula-mula dia pawah dah mengikut riwayat. Setengah riwayat menyebut dia pawah dah, nak pergi tak segi, nak pergi tak segi. Dia kata boleh pergi kalau dia kata. Maka dia pergi juga, cari nyakit lah kita kira kan tak, tengah laut ni. Jadi dia pergi juga. Apabila sampai tengah laut, Nabi Musa sampai sebagai sana, sudah mulai Allah Ta'ala pun katuk semula, kan? Buka gig orang panggil. Tuhan katuk semula laut, takut balik laut juga, tak ada apa-apalah. Kira mampu tengah laut. Tentera-tentera dia termasuk diri dia sendiri. Maka apabila lah Firaun dia orang panggil
saat-saat lemah tu, maka ketika tu Fir'aun menyebut. Gapo dia Fir'aun kata ketika dia lemah nak mati? Dia kata amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini kata-kata dia. Dia kata aku beriman bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Bani Israel beriman dengannya. Ulama telah tafsir. Bapa Fir'aun ni ketika dia nak ngaku beriman saat dia nak mati tu, saat roh dia siapa ke orang panggil siapa ke kerokong dia tu, apabila dia nak mati tu dia mengaku beriman, dia tak sebut nama Allah. Nak raya agah tak agah, sombong tak sombong, ngaku beriman dia tak sebut Allah. Dia tak sebut Allah. Dia kata tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah, yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan dia ngaku kepada Tuhan Bani Israel ini iaitu Allah. Dia kata aku juga dari kalangan orang-orang Islam. Ngaku Islam Fir'aun. Sebab itulah tak pelik lah kalau orang lawan Tuhan, orang tak seka hukum Tuhan pun ngaku Islam lah, ni tak pelik. Fir'aun pun dah ngaku Islam. Apa kata Allah Ta'ala apabila dia ngaku Islam di saat dia lemah, saat dia nak mati, saat dia nak mapuh tu? Tuhan kata al-an wa qad asait, lani tak pakai dah. Tuhan kata sesungguhnya mu sebelum ni mu buat maksiat ke aku, mu lawan aku. Ni kita nak tahu orang UMNO ni hak dia tak siap laksana ke hukum Allah Ta'ala ni setara mana. Adakah dia nak beriman nak buat hukum Tuhan ni saat-saat dia nak mati? Maka Tuhan kata wa kunta minal mufsidin, mu ni tasaduk ngaku beriman lah, mu ni tak ngaku Islam lah, kata Allah Ta'ala mu ni adalah minal mufsidin, manusia yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dah inilah kita tengok lah ni, negara kita ni hampir-hampir muflis. Rakyat hidup nak mengaji kena berhutang, masuk hospital lah ni kalau tak ada duit. Siapa kata ada hak terpaksa balik kerana tak nak bayar. Ada orang sakit, apa ada orang mati, kita pergi jumpa tanya. Dia kata mak klik hospital 2 bulan dah ustaz. Bapa buat balik tak ada duit nak bayar pembedahan. Tak ada duit nak bayar pembedahan, terpaksa klik. Ni nak raya minal mufsidin, golongan yang telah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi oleh kerana tu amo nak sebut sininya ialah apa yang berlaku kepada PM Najib kita pada hari ini dengan kumpulan dia, dengan barisan nasionalnya, kerajaan barisan nasional pada hari ini, seolah-olah di saat mereka berada di tengah laut sebagaimana Fir'aun tadi. Dia tengah lemah. Dia tengah lemah. Tekonilah dia ngaku nak buat Islamnya dah. Tekonilah dia ngapi orang nak buat baiknya kau guna. Tekonilah nak wi RM berim nak. Nak kali pun nak wi bolak ni berim ni. Lepas tu pula nak buat gotu, nak buat go ni macam-macam lah ni tawaran kepada rakyat. Sebelum ni dia rapah harta rakyat. Sebelum ni dia kerik harta rakyat. Dia cekik harta rakyat. Tapi apabila siapa saat nak mati, tekah ni kita tengok lah ni pelbagai jenis tawaran yang dilemparkan, yang telah dihulurkan kepada rakyat. Tapi rakyat cerdik kawan. Kakak nak mapuh ni gak pada katok belakang kawan. Pakat katok mapuh selalulah. Jangan kita lok dia hidup. Kalau hak tekah nak mati ni baru nak wikak baru kita lok dia hidup. Kata kita lok dia hidup lagi, kita wi nafas dia lagi, lepas ni berat kita kena. Kau guna. Kalau kita wi dia menang berat apa kita kena ni? Cabai pakai kalau. Ada sobeno. Clear ke? Sobeno, hak ada dacing, kan ada dacing. Tak pergi dah. Allah apa beda tak pergi. Cuba masuk cabai pakai kalau nak pergi rumah hamba serabut. Masuk cabai tu semua hamba kan. Topik cabai tu masuk cabai tu. Dia tulisnya dia kata kalau UMNO ni boleh kata Darul Naim segala masalah Kelantan selesai belaka. Allah menipunya UMNO ni. Selesai habis masalah. Masalah air dah yang mula-mula akan selesai. Cuba tanya UMNO. Peh tu bila lepas mereka? Peh bila lepas mereka? Negeri Najib pula PM dia. Masalah air tak selesai sampai hari ni. Perak lagu tu juga. Johor lagu tu juga. Wilayah Persekutuan lagu tu juga. Nak kecek boleh belaka. Nak tipu orang hak tuli boleh.
Tapi kena tipu orang supaya kita, hok raja dengar, hok raja tengok internet, hok tahu berita semasa, nipu angin. Lepas tu pula ni parking hok bermeter ni. Dia kata nak selesai juga. Cuba pergi wilayah persekutuan, pergi Kuala Lumpur. Kereta silap parking sikit je. Mari muka berapa tu? Hok ngangkat tayar tu. Pakai rek pergi, kena kita tebus balik tempat dia. Macam-macam lah dia akui tawarek. Dia kata kalau dia boleh kota Darul Naim, dia akan selesai masalah gapo hak rakyat Kelantan hadapi pada hari ni. Oh, nak kecek boleh belaka. Ni tawarek orang hak nak mati. Tawarek orang hak nak mati, dia nak orang panggil segar. Orang panggil rakyat ataupun dia nak tipu rakyat, dia nak bagi kepada rakyat ni gula-gula. Dan kita yakin orang lagu ni tidak mampu untuk bagi kepada kita sesuatu yang lebih daripada apa yang dia telah bagi kepada rakyat pada hari ini. Yang jelas rakyat pada hari ini terseksa di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Tak seksa guano nak mengaji kena berhutang, tak masuk hospital kena bayar. Siapa dia kata UMNO bagi kesenangan kepada rakyat? Kalau hak kata UMNO bagi kesenangan kepada rakyat, itu manusia hak tak pandai memikir. Hak tak pandai memikir. Muslimi muslimat hadirin hadirat sekalian. Amun ambil 2 minit lagi amun nak sebut mari ada dalam surat khabar harakah daily. Kalau kita baca ada seorang India perempuan dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Ipoh penjara 2 tahun. Sebab apa dia dipenjara 2 tahun? Dia dipenjara 2 tahun kerana dia telah membunuh seorang lelaki yang menceroboh rumah dia. Ketika tok lelaki tak ada, pukul 3 pagi, kawan tu nak ragu dia bela diri masuk dapur, ambil besi, katak kawan tu sanggup, dia ambil golok, dia bunuh kawan tu. Kena je 2 tahun. Kamu nak tanya, adil ke tak adil? Orang jatuh naik rumah orang pukul 3 pagi, kerja berapa? Penceroboh ni, penceroboh. Apabila penceroboh, kita tuai rumah, kita berhak jaga rumah kita ke mana? Tegah tu lelaki tak ada pula. Boleh pula tu hakim kata, dia kata 2 tahun ni rengeh, dia kata. Rengeh 2 tahun. Allahu Akbar. Ni nak ayat zalimnya hukuman. Zalimnya undang-undang ni kerana mereka tak ambil undang-undang Islam. Dia tak ambil undang-undang Islam. Sebab tu kita yakin kalau undang-undang syariat, undang-undang hudud dilaksanakan, kita yakin orang bukan Islam pun nak ikut undang-undang Islam. Ni bukan orang Islam ni, orang India. Sebab itulah timbul isu hak kalah sebut tadi. Nak apabila seorang YB Johor nak buat undang-undang hudud, dia kata tak saya buat supaya hak pah buat, dia kata dia nak buat undang-undang hudud dia. Tak apalah, hudud UMNO pun buatlah. Asalkan hudud hak betul. Jadi apabila nak buat tu guru sokong, pimpinan PAS semua sokong. Apabila MCA bantah, seorang habuk, tak ada pemimpin UMNO hak berani lawan, hak berani canggah gapo yang disebut oleh MCA. Inilah orang panggil dayusnya UMNO apabila menghadapi MCA. Jelas kepada kita UMNO sekarang ini menjadi kuda tunggangan kepada MCA. Dan Alhamdulillah Pakatan Rakyat yang berada di bawah PR pada hari ini mendapat keserasian. DAP boleh memahami jiwa PAS, PAS boleh memahami jiwa DAP. Dan kita lihat Alhamdulillah DAP di setakat hari ini dia bagi keizinan sekiranya kita mengatakan Malaysia untuk kita laksanakan hudud. Kerana bagi dia, bagi DAP, hudud adalah hak orang Islam. Dia tak berhak nak menghalang kita. Sebab tu hak agama kita. Jadi kita orang Islam juga, gapo DAP nak buat, hak orang bukan Islam nak buat, silakan. Sebab apa? Kita ada orang panggil keserasian. Dan inilah yang kita inginkan dalam negara kita. Jadi sekadar telah saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.